Okay, terima kasih yang menonton saya di Facebook, YouTube sekarang ni. Facebook saya tak live lagi. Oh, is it live already? This is YouTube live, my YouTube. Oh, okay. My channel. So this is Big Blue TV channel. So they're hearing what we're saying right now? Yeah. Oh man, you heard what I felt about the budget. Alamak. Sebenarnya saya suka budget itu. Salam sejahtera. Thank you Abu Hayat. You tak bagi tahu benda ni tengah. I pun lupa I tengah live. Tak apa, don't worry. Dia akan terdedah pada akhirnya. Terdedah jugalah. Itulah kita nak tahu latar belakang macam mana mula-mula berminat dengan politik, terlibat dengan politik dan you know, a lot of times kita tahu macam mana artis ataupun industri tempatan penyanyi ke pelakon ke, dia biasanya affiliate dengan the government. Dan disaffiliate or affiliate? Affiliate to the current government. To the current government whoever in the power lah. Contohnya zaman BN dulu, kerana takut ialah tak dapat job. Kan. So tadilah punya soalan. Bila you mula terfikir? That's sort of question. Sure. Itu last part. Mula-mula ni kita bincang hal filem dulu. Don't worry bro, kita jangan plan, kita je bincang. Kita cakap je. Bila you set dekat kepala nanti macam I set jawapan, tak nak apa I cakap tu is keluar dengan ikhlas, dengan hati. Hati nurani. I always believe in being honest. First filem dulu apa? Your first filem? Ringgit ke Sorga. Oh, Syami Baba. Oh yes, Syami Baba. Dengan Diana Yusof. Dengan Diana Yusof. Ringgit ke Sorga. 1992, 91. 92, yes. You know your film, man. Yes. Bagus. I like talking to filmmakers sometimes. Tapi some people try to get terlalu arty, di mana tak logik dalam kreatif kan. Dia terlalu macam filem ini adalah pokok dia. Aku macam kepala aku macam pokok filem macam mana? Akarnya adalah unsur. Itu artistik sangat. Saya nak maklumkan yang menariknya, ada ramai yang tahu, mungkin ramai tertunggu-tunggu, bahawa malam ini saya membuat satu tetamu istimewa. Sebelum ini saya pernah interview Datuk Mukris, saya pernah interview Claire Brown. Hari ini kita bawa seseorang yang mungkin kalau yang pertama kali tengok, dia betul, dia betik. Dia betik. Datuk Hans Isaac. Hans Isaac kan Hans Isaac yang betul ya? Hans Isaac. So dia orang Han, dia macam tu lah. Dia punya tapi saya terima, saya tahu nama dia. Okey, so bersama kita Datuk Hans Isaac pada malam ini, seorang yang tidak asing lagi di dalam industri tempatan, industri perfilman kita, di dalam industri kreatif kita, dan menimbulkan kontroversi tidak lebih kurang dalam masa kejatuhan kerajaan. Nak tahu terkenalnya beliau ni sebab age saya ni, kita membesar dengan filem Datuk Hans Isaac. Anak saya yang berusia 19 tahun tu pun kenal. Dia kata, yang berlakon cerita Lawak Keda tu. Ya, habis interview dia malam ni, dia kata, ya ke betul? Anak saya tengok ni sekarang. Tengah tengok lah. So kita banyak soalan. Banyak persoalan, banyak pertanyaan, terutama tentang your latest decisions on dalam nak ride on the political punya platform. Benda-benda macam tu. Tetapi before we are going to the heavy stuff, mungkin ada setengah penonton nak tahu latar belakang, little bit about yourself probably. Sebenarnya saya ni terima kasih kerana terima saya malam ni dan jemput saya. Sebenarnya orang yang tak kenal saya ni, saya sebenarnya asal saya daripada Ampang kan. Saya tinggal di Ampang dah 40 tahun. Sebelum ni arwah ayah saya seorang angkatan tentera, tentera laut. So kami selalu di Sibu, di Johor, Woodlands semua. Tapi bila kami datang ke Kuala Lumpur, kami mengidap di Ampang ya. Masa tu saya dah darjah 3 pun. So masa tu bas dan 23 minibus masa tu. Pink kan, mana pink kan. Saya pergi sekolah dengan minibus tu, pergi ke sekolah St. John's kan. Saya ceburi dalam bidang industri kreatif usia saya 22 tahun. Ya, tapi saya memiliki syarikat pertama saya usia 21 tahun. Syarikat pertama, memiliki syarikat saya pertama memiliki usia syarikat 21. saya dah usia 21 tahun. Masa tu buat apa? Okey, saya mula modeling first masa umur 18 tahun untuk mendapatkan wang untuk membayar sekolah saya, iuran sekolah saya. Sambil tu bila saya dah tahu saya dapat degree saya akan cakap saya nak buka company dan saya akan tinggal semua modeling ni. Sebab saya gunakan hanya untuk dapat duit. Dapat duit. So 3 tahun. 3 tahun untuk kumpul duit untuk buat semua. So sambil sekolah saya buat modeling on the weekend. So orang cakap modeling ni, bagi saya modeling ni macam senang sangat berjalan kan. It's an easy job saya rasa. Okey. Tinggi sikit, jalan kan. Ada rupa tinggi sikit. So masa tu saya muda, saya cakap duit ni quite easy to get. Saya gunakan duit tu untuk develop myself. Buka syarikat saya. So daripada saya kembangkan ke beberapa syarikat. Dan sekarang I'm a board director of satu oil and gas company di Malaysia. Juga saya
diberi tugas di Finas dulu sebagai pengurusi Finas. Dan saya memiliki sekarang dah 3 syarikat di bawah saya. So masa umur 21 tu fokus syarikat tu entertainment. So memang minat ke arah tu lah mula-mula. Tak minat sebab masa tu saya rasa what do I do dengan hidup saya? Apa nak buat dengan hidup saya kan? Sebab saya tak nak depend kepada keluarga saya untuk dapat wang. Saya rasa saya harus kerja untuk mendapat wang kan. So saya ingat hari pertama saya dapat RM100. Saya ambil setrika iron, saya gosok, saya fikir saya tak akan belanja duit ni. Tak sampai 3 hari habis duit tu. Dia kata ini kan hujung So anak how many? Saya ada abang seorang abang, adik seorang ya. So 3 orang je lah. Usia saya sekarang dah 49 tahun. 49 tahun depan Big 5-0 guys. Big 5-0 tahun depan okey. Dalam family latar belakang daripada segi bangsa mix. So campuran saya ni orang dikatakan di Malaysia kita buat rojak. Saya 25% India, 25% Filipino, 50% Portugis. Saya lahir di Johor Bahru dan saya sekolah di sekolah menengah St. John's. Itu. Siapa rakan-rakan St. John yang ada dalam industri kreatif sekarang? Aflin Shauki. Saya kenal dia dah jadi 3 dan 4. Sampai sekarang best friend saya. So Aflin Shauki daripada 3 sampai sekarang ni masih lagi together. Kami berkarya bersama, berniaga bersama, ketawa bersama, menangis sama, susah senang sama. Bila keluarga kita kehilangan seorang anggota keluarga, kami bersama, benda-benda macam ni. Kita tidak akan let go benda tu. Brotherhood kita dan Awi juga. Awi kenal Awi tu sejak dari bila? Masa dia artis, masa tu saya tengok dia keluar di Bangsa dengan kereta merah dia dengan Era Fazira. Saya tengok, rockers di style. Ini Sembilu punya Masa Sembilu style. Rockers di style. Lalu jadi kawan dengan dia. Sekarang dia jadi best friend lah. One word lah kalau kata-kata dengan hubungan you dengan Aflin Shauki ni since Lejah 3 dah kan. Apa satu perkataan you boleh gambarkan? Wow. Yang you boleh rumuskan. Aflin sebagai individu atau Aflin dengan persahabatan? Sebagai individu dan persahabatan. Saya selalu Aflin ni adalah the modern day P. Ramlee. Saya cakap sebab dia minda dia terlalu kreatif. Dia boleh nyanyi, dia boleh berlakon, dia boleh lawak, dia boleh segalanya dan masa tu P. Ramlee tu lah, itu hero saya. Arwah P. Ramlee. So, sebagai saya rasa Aflin ada unsur-unsur tu. Dia ada talent sebagai itu. Sebenarnya to be honest untuk penonton sekalian, saya tengok Ringgit ke Sorga antara filem pertama Hans Aizat dulu kan. Ringgit ke Sorga arahan Suhaimi Bahbar. Bagi saya mula-mula tengok cerita tu early 1990s, saya macam blown away sebab cara Suhaimi Bahbar kan. Cara dia buat antaranya ada Hafsyam juga. Antara orang yang kalau dia buat cerita mekanik dulu. Cara dia buat cerita is different from the apa orang kata orang Melayu biasa buat. Ahmad Saleh masa tu pun ada Hafsyam, Suhaimi Bahbar. Suhaimi Bahbar. So masa tu saya tak berapa minat sangat because biasanya watak kita ni watak orang lelaki handsome, kena cakap bersopan semua kan. Tapi saya mula minat dengan Hans ni bila dia mula berlakon cerita Aflin Shauki. Tu saya tanya Aflin Shauki tu. Sebab apa? Cerita Aflin Shauki ni dia turn orang yang sepatutnya watak macam ni, dia reverse kan? Dia akan reverse kan? Contohnya dalam Baik Punya Cilok, dia ni jadi kaki racer yang kaki taik judi. Lepas tu terpaksa pinjam mak ke nenek dia punya kereta untuk pergi rompak. So, dan when the discussion masa nak decide on siapa nak duduk depan tu, was really funny to me. And banyak tu improv. Banyak improv. lakonan kita berkawan ni dia improv. Dia improv. Dia ada unsur sikit. Punch tapi yang tengah ni kita ad-lib. So kita kaki ad-lib. Dan you masukkan kemudian. Kita masukkan, kita decide on the spot. Camera roll baru kita buat. Kemudian cuci. Dan cuci di musical, Baik Punya Cilok musical. And a lot of that. Sebab tu antara saya and my brother, my youngest. I'm actually very impressed sebab dia tahu semua. You buat research atau ni memang I'm very impressed. Saya memang follow Aflin daripada zaman awal. In fact, antara cerita Aflin lah pula. Ialah Papadom. Selepas tu saya tengok yang Tamil punya. Apalem. Because bagi saya Apalem lagi baik. Jasmine itu. Lagi best Apalem daripada Papadom. Oh, is it? Yes. Okay, wow. For me it's better. Okay, balik pada cerita Hans Aizat. So sekarang ni current project. Okay. What are you doing? This is my current project sekarang. Kita Budak Ampang. Okay. Ramai orang tanya, what is Kita Budak Ampang ni? Kita Budak Ampang permulaannya adalah NGO saya yang untuk membantu sahabat-sahabat yang tengah dalam keadaan yang susah di Ampang. Niat saya dah lama untuk nak cuba. Tapi first saya nak mengaku. Orang selalu mengatakan saya ni nak bantu, nak menunjuk.
I need to get this cleared with everybody. Saya sebenarnya dah tolong lama dalam hidup saya orang-orang yang susah, tapi saya tak promosi. Okey. Tetapi kemudian saya rasa ada ramai datang saya, kenapa you tak promosi benda ni, Han? Saya cakap sebab kita nak bantu, kita bantu dengan ikhlas. Orang selalu cakap, orang Malaysia cakap bantu ikhlas. Tapi orang cakap saya, you tak menjadi contoh kepada masyarakat lain untuk membuat benda yang sama. So kenapa you tidak ambil platform ni yang you buat? You dah buat benda ni lama. Kenapa you tak buat benda ni dan menunjukkan kepada anak-anak muda kita that mereka pun boleh bantu orang lain. So set the premise and set the example. Itu yang kenapa sekarang saya bolehlah Instagram, kalau you follow my Instagram, semualah cerita-cerita siapa apa kita buat, our weekly program, semua ada di sana. So kita budak Ampang ni, you initiate kan baru je ke ataupun is it about long 6-7 months ago, 6-7 bulan sebelum ni, dan benda ni bergerak sangat laju. Sangat laju. Bila saya keluar kali pertama, saya ingat program pertama kita adalah membersih kubur di Lembah Jaya di sini di Ampang. Itu yang program pertama. Kedua adalah kita pergi ke kawasan rumah-rumah yang perlu keperluan bantuan, kan. Masa saya pergi ke flat-flat yang saya nak cakap pun susah, sebab masa tu saya tolong saya nak menangis. Saya macam mana dia orang ni susah. Saya betul-betul nak menangis. Saya cakap saya tak sangka di Ampang ada isu-isu ni. Betul. You know, so saya turun ke akar ubi, saya tengok sendiri dengan mata saya sendiri. So I think saya perlu start di sini. Saya nak tolong semua kalau boleh satu hari nanti. Kalau saya ada kuasa untuk membantu orang lain, saya akan cuba untuk membantu, you know. Mungkin kita tak boleh bantu semua, and as everybody says, and you cannot help all. Tapi at least more than apa yang saya ada sekarang. That's my end game dia, seperti itu. Kita lupa sebenarnya dekat kawasan bandar ni ramai yang miskin bandar. Yes. And that is even worse. Ampang ni 5 minit kepada KLCC. Betul, 5 minit kepada KLCC. Lembah Jaya 15 minit kepada KLCC. Betul. I cannot imagine kenapa orang tengah susah di kawasan yang saya tinggal. So saya boleh tinggal kat apartment saya rasa macam saya ni senang lah. Air ada sini, ada semua ada water tank dia, tak payah nak pergi bawah kalau air tak ada. Kan? Dia orang kena ke bawah. Dia orang kena turun bawah. Dia orang kena turun. Makcik-makcik yang tua-tua ni kena ambil dia baku kena turun sampai bawah nak ambil air. Kenapa benda tak difikir? Okey, setiap negara ada isu air. Betul. Tetapi kenapa kita ada B plan? Bila tak ada air, apa akan jadi? Apa akan jadi? Kenapa apa plan seterusnya? Apa plan? Why is it so hard untuk kita nak fikirkan? Fikir benda tu. I have the answer. Tapi kenapa orang yang tak ada answer tu? Saya mungkin lepas ni kalau nak tahu tanya Hans Isaac, aku nak jawapan dia. Saya ada jawapan dia. Betul, ada. Kaedahnya ada teknologi. This is 2020. Exactly, bro. This is not 1960s. Di mana kita kena pump air daripada bawah tanah lagi. The technology is there. And it's even worse. Saya orang Sarawak, by the way. Saya tinggal di Sibu, tahu? 4 tahun. Sungai Rejang. Sungai Rejang. Saya? Kawasan tu, in fact kalau masuk ke dalam Sungai Rejang tu, banyak lagi, now 2020 ni, kampung yang tidak ada air terawat. Tidak ada air. Air terawat, electricity tak ada. Yes. Ni pun orang Sibu juga ni kan. Ramai belakang kamera ni. So kalau kita tengok, ini sesuatu yang kita tak boleh nak brain orang kata kan. Selalu tak boleh fikirkan dalam kemajuan negara kita. Sarawak proud of having 30 billion reserve. Billion there, billion here. Tetapi rakyat masih lagi nak berkira-kira esok nak makan apa. Air tak cukup, electricity tak saya pun tak faham benda. I'm sorry guys, but it's a serious issue. Ini kita boleh lawak ke apa sebenarnya, tapi benda dah satu benda yang serious ya. Kita bukan negara yang bankrupt. Hopefully we will not be a country that's bankrupt in debt too much kan. Tapi kita ada bantuan atau wang yang kita boleh gunakan. It's just macam mana wang tu akan turun kepada rakyat yang perlu, bukan yang atasan ni. Yang atasan ni semua dah kaya. Betul. So kita kena tengok cara untuk membina different sort of taxes to the rich. Betul. You have to look at tier taxing of the rich. You know what I mean? Benda-benda tu. Super rich tax. The super power macam super maximum kan. Berbillion-billion. Come on man, dia punya tax lebih kurang macam orang yang earning. Orang sebenarnya orang kaya, dia orang lagi kedekut. Betul. Tapi Hans ni tak kedekut Saya tak kaya. Saya dah cukup. Saya tak kaya. Super wealthy rich ni dia orang kedekut. Betul. Tapi mungkin dia orang buat CSR dengan cara dia orang, tetapi dia orang tak nak promosi sebab mungkin dia orang takut orang akan selalu kacau dia orang ke apa kan. So I think to each his own, but I think we should look at the different way of macam mana nak bantu the really bottom line individuals atau keluarga-keluarga yang susah. Looking at what you are doing right now, I bet that whatever that you are doing right now, kita budak Ampang ni, dia tak tiba-tiba datang 6 bulan lepas. It must comes from somewhere. What inspires you, and the question is why are you really not involved dalam benda ni? You can just duduk je dalam bilik buat je filem.
Kenapa nak involve? Saya rasa dekat usia saya nak ke 50 ni, saya dah buat banyak. Saya dah segala ni dalam industri kreatif ni, kan? Saya rasa it's time untuk saya membantu orang lain. Think of the person in front of me. Dan kalau saya bantu, macam saya bantu you bro hari ni, harap you akan bantu 2 lagi orang. 2 orang tu akan bantu 4 lagi orang. Fikirlah apa akan berlaku kepada negara kita. Betul. Penghormatan antara satu sama lain, tak kira bangsa, agama, usia. Kita akan membantu satu sama lain. Inilah niat saya. Niat saya adalah untuk melihat satu negara yang kami membantu. Kita banyak bercakap. Bercakap, ya kita bantu. We have this branding yang kita akan bantu. Kita are supportive. But are we really supportive? Adakah kita betul-betul niat kami adalah untuk bantu dengan ikhlas? Sometimes I question it. Betul. And then satu lagi, I think salah satu jugalah yang menyebabkan kita jadi macam ni kan. It's because kadang-kadang ada barrier di kalangan antara bangsa-bangsa, antara agama, antara negeri even, yang menjadikan kita rasa macam aku tak nak tolong kau lah sebab kau this is so and so. And then satu mentality contohnya macam kata, kita kena tolong orang Melayu. Kenapa? Sebab Melayu miskin. Kita tak payah tolong orang Cina kerana orang Cina kaya. Padahal miskin dan kaya ni bukan masalah bangsa. Dia masalah manusia. Semua bangsa ada yang kaya, ada yang miskin. Itu kadang mentality macam tu. So dekat fokus you, katakanlah dekat Ampang for example kan. So let's say lah, assuming kita cerita angan-angan kita lah, it's okay to dream is free. Let's say you have the power, what would be among the things that probably yang you akan buat untuk katakanlah melakukan certain perubahan yang ada? Di Ampang? Ampang, kita talk about Ampang. Perumahan. Housing. Okay, macam mana tu? Quality yang bila saya di Ampang ni, saya tengok satu pertama, kebersihan di Ampang. Jalan di Ampang, hiburan di Ampang tidak ada. Sukan adalah satu benda yang penting untuk anak-anak muda kita. Untuk berkarya, creative minds. Macam mana anak muda kita nak develop dengan modern day, ada social media, SME businesses, grants daripada Selangor untuk membantu anak-anak muda kita untuk berniaga, kan? Macam-macam cara untuk berniaga. Dalam segi perumahan, saya tahu silap saya ada lebih 4,500 flat atau apartments di Ampang, dan isu air. Kita baru habis isu air. Bagi saya fikir apa susahnya? Ada cara untuk solve this problem. So kalau saya ada kuasa untuk buat tu, saya akan lakukan. I can't share that package with you right now sebab it's too long story nak explain how to solve the problem. But I know how to, B plan. We have the A plan. What's the B plan? Kedua, housing. Housing ni, quality housing, tidak ke tahap, kita di Klang Valley, tapi kalau itu perumahan is old housing. Betul. New housing adalah lebih jauh yang developmentnya. Bina housing, saya pergi ke kawasan di Lembah Jaya, saya tengok rumah 2-3 juta dibina di tepi kampung. Macam mana orang kampung tengok orang kaya duduk kat sana 3 juta, tapi saya ni jalan, jambatan, anak ni sini semua rumah macam ni. Tapi tak ada kemudahan. Tak ada kemudahan. Kenapa kita bantu yang tu? Kenapa tak ada deal di mana boleh membantu these people whilst you develop kawasan macam tu? Betul. It must be a win-win situation. Dia tidak boleh membuat, kita nak develop 1,000 rumah di sini, 2 juta ke atas rumah. Siapa nak beli? Orang kaya je kan datang ke sana. Orang yang ada sana, di akhirnya dia orang terpaksa ditolak ke tepi. Betul. So bagi saya pendapat saya, ini pendapat saya, pendapat peribadi. As we say, we can dream. This is the dream. It's free to dream. Betul tak? So bagi saya rasa these are the issues kita kena face. Not small issues. These are issues yang besar yang kita kena face di Ampang. Dan kalau kita start di Ampang, mungkin benda boleh develop, akan berkembang. Kita have to start somewhere. Kalau saya nak cakap, saya nak solve everybody's problem, susahlah. That's not going to happen. I'm a realistic person. Kita semua kena be involved. Semua. Sebab masalah perumahan ni Menteri KPKT. Menteri KPKT kita tahulah siapa Menteri KPKT. Saya boleh komen. Komen. Sebab when you talk Silat dia tengok ni mesti orang akan post kat dia. You tengoklah apa Dato' Han cakap kat you. The reason why I ask, you are talking about perumahan and this area, ini saya berada di Ampang. Di Ampang sekarang ni. Dan ahli Parlimen Ampang adalah Zuraidah yang juga Menteri KPKT. Yes. Yang melibatkan perumahan. Yes. So, dia macam ni lah. Kita nak jual ubat kurap tapi badan juga penuh dengan kurap. Saya tak nak, I don't want to shoot anybody. Saya tak nak shoot anybody down. It's not my style to belittle sesiapa atau cuba jatuhkan sesiapa. Itu bukan style saya. Saya percaya apa yang kami boleh lakukan, usaha yang terbaik yang boleh. Mungkin beliau ada isu-isu dia, tapi bagi saya turun kepada KOB, ke bawah. Saya pergi jumpa orang dah 6 bulan.
So, kita semua nampak. tanya saya, mana ahli parlimen kita? Datuk Hans ahli parlimen kita? Saya cakap, tak, saya tak. Saya cakap, kenapa Datuk Hans sini? Mana? Dia bertanya saya. Saya nak jawab macam mana? Macam mana saya nak jawab soalan tu? Betul. Saya cakap, maaf saya pun tak tahu. Itu jawapan saya bagi. Maaf saya tak tahu. Kan? So saya nampak kesusahan mereka. Kan? Bila dia bertanya, mana ahli parlimen kita? I'm sorry, that's the reality. And Zuraida is watching this, dia kena tahu what I'm seeing. So dia patut take this and dengar apa yang orang tengah cakap luar tu, for her to understand, you know what, I need to go and help these people. I perlu bantu these people. Mungkin dia ada buat tapi tak nampak impact. Gampang. Sorry. Okey, balik kepada cerita bajet hari ni Yes, bajet. Kebetulan bajet hari ni very interesting lah. Bajet ni. Saya dengar sebahagian lagi saya tidur lah. Seperti biasa. Dalam sekitar saya baca dalam bajet. Now, let's go back to industri kreatif. Industri kreatif, creative industry. Apa yang creative industry dapat dari bajet ni? Strangely sebelum ni NST Dennis baru telefon saya, tanya reporter tanya saya tentang bajet ni dan saya akan jawab ni yang sama. Yang saya tahu I'm not confirming, 15 juta dibeli kepada creative industry di bawah cendana. 15 juta tu untuk 2021 peanuts. Benda tu tidak akan impact in creative industry. 15 juta. 15 juta kepada cendana. Yeah, I think it's managed by Cendana if I'm not mistaken, untuk creative arts, okay? Which is theatre, apa segala ni. So Cendana is like huge. Dia ada banyak clusters of creative industry bawah dia. You see, saya tanya soalan satu sebab saya dulu di Finas. Saya nak tanya apa Finas dapat? Betul. Mana management Finas untuk pergi dapatkan untuk creative industry? So Finas dapat apa? Tak ada apa. So bagi saya, kalau CEO dia Ahmad Ilham tak dapat satu sen daripada kerajaan, dia patut letak jawatan. Betul. Sebab dia dah fail industri. Apa dia nak buat? Ambil gaji kerajaan setiap bulan yang dia dapat kereta semua, tapi tak buat kerja. Ambil social media, ambil gambar-gambar, meeting. Jumpa orang, meeting, ambil gambar, buat press statement. Itu je saya nampak daripada Finas. So satu you nak, industri perlu duit untuk berkarya, untuk membantu. Kami ada 30,000 pekerja di dalam industri kita, industri kreatif. Sekarang dia nak buat apa? Betul. So simple, 50 million tu is peanuts. For MOF nak bagi kepada creative industry. 100 million dia bagi ke MDEC. 100 juta kepada MDEC. Okay, creative industry juga. Tapi kepada MDEC, which is a different cluster of creative arm. So, mana paperwork? Kenapa management Finas atau ketua Finas tidak pergi untuk cuba mendapatkan dan explain ke MOF? Adakah dia buat benda tu? Kita tak tahu. Adakah dia succeed? Of course he didn't. So when you try, you fail. Di negeri Jepun, CEO dah letak jawatan dah. Dia ada prinsip dan honor. Betul. Dia akan letak jawatan dia. Saya tak dapat untuk industri saya akan letak jawatan. Kat negara kita tak letak jawatan. Dia minta lagi jawatan. Dia minta lagi jawatan. Sorry Ilham, kalau if you listening to this, if you still remember me, please give me a call. Tak apa, mungkin boleh interview dia. Ataupun you panggil Ilham duduk sini, kita boleh bincang kita bertiga. Boleh. Kita boleh berulas segalanya. Saya boleh berdebat dengan dia. Kalau if I still got his number lah. Tak payah. Saya rasa tak payah. Dia wasting your time. Dia tak jawab pun. But point is macam ni, sebab kenapa kita bercakap tentang industri kreatif ni? Ni you see macam mana Korea, daripada negara dulu yang ketinggalan berbanding Malaysia back in the 70s dulu, 60s 70s dulu kerana perang Korea tu, how they catch up, not just dalam segi teknologi, macam mana dia jual Korea around the world, keluar dengan muzik dan dengan filem dia. Sampai orang nak pergi sonata tu semata-mata nak gambar dekat bunga padahal tak cantik benda. Saya ada jawapan tu. Sebab saya sebenarnya daripada dulu mengatakan kepada industri kreatif, ketua-ketua kami dan menteri-menteri pada masa tu, belajar daripada Korea. Betul. Dia ada template yang bagus. Which is? The template is very simple. Dia gunakan tourism punya fund, merge dengan kreatif, and then promote it around the world under branding Korea. I think you've done this dengan Kementeri Pelancongan sebelum ni ke? Ataupun no, Malaysia tidak pernah. Sekali dia gunakan City, I think at one time. Tapi lepas tu something happen, don't happen lah. Tapi bagi saya, dia orang buat their program, they design seperti itu. Kemudian dia invest in a 10 to 15 year punya game plan. So dia tahu macam mana kan chairman Finas masuk, chairman hari ni, esok dia cakap kami akan pergi ke Oscar. Sebenarnya filem kita dah pergi ke Oscar 5 kali. Tuan Zakaria. Dah 5 kali. Dah 5 kali dah. You tahu kan? Yes, saya tahu. 5 kali. Dia buat statement yang dia pun tak faham sebab dia tak faham industri kreatif. Dia tak faham. Dia tak faham. Tapi tak apa.
Dia itu jawatan dia sekarang, tugas dia kan, kita bagi. Untuk makluman 5 kali dah filem kita dihantar. Best lah your isu ni. Habis luahkan perasaan kan. Tapi dia saya mau kenal Zakaria tu juga. Kenal lah? Okey. Esok call dia. Mesti dia text saya lepas ni. Dia text saya lepas ni. Tak, isu dia macam ni. Itulah, bila kita serahkan satu tugasan kepada orang yang bukan ahli dalam bidang tersebut. Mungkin fokus dia kepada dana lah. Mungkin itu je yang penting kat Finas tu. Dana. Siapa dapat dana? Company mana? Ada tak ni? Ada kawan ni? Ada kawan. Mungkin itu je lah yang dia fokus. Yang lain buat statement to make people happy. Itu branding je. Kita just to make them happy. Kita keluar statement tiap-tiap minggu. Saya follow Finas. Saya tengok statement setiap minggu keluar. So what's the difference of, what is for the future long term punya planning? Tak ada. Tak ada. Coming back to Korea. Bila Korea menang Oscars, orang tanya, bila Malaysia boleh buat macam ni? Saya punya jawapan, jangan start 15 tahun sebelum ni. Yes. So you kena tunggu 15 tahun kan? I can guarantee you, Zakaria punya statement pasal Oscar tu, nothing will happen. Sebab setiap tahun kita hantar satu filem ke Oscar. Memang. Bukan Oscar dia belum shortlist lagi tau. Belum. So ini orang rasa hantar filem ke Oscar. Wow, filem ABC ni pergi ke Oscar daripada Malaysia. Tidak. Masuk untuk pemilihan first round. Beribu filem akan begitu. Dan dia akan pilih mungkin 50 saja untuk shortlist. Dan itu yang dikirakan sebagai Oscar. Yang lain tidak. Dia cuma hantar untuk cuba masuk ke Oscar. Cubaan masuk tu. Cubaan masuk. Belum masuk Oscar lagi. Setiap tahun itu kita cubaan. ada. Setiap tahun. Cuma terpilih tu tak pernah dipilih. Tak pernah dipilih. Tak pernah. Sebab antara filem yang I don't know, Upin Ipin pergi. Last year. Under animation. Dia pergi, tapi I don't think dia terpilih. Lepas tu Bunuhan, antara filem yang saya pernah dengar, Bunuhan, kemudian Malaysia filem Roh. Namron lakon. I watched the movie. Saya tak tengok filem tu. Dia lain lah. I hope Namron kreatif dia. Kerana Namron memang bagus. 300,000 jadi punya cost. Tahu. But I mean it's different lah. Cuma kita tak diangkat redha antara yang lain. Now, kenapa saya menyentuh tentang industri filem? Okey, Dato' Hans pun dalam bidang tersebut. Sebab saya nampak sebenarnya kita bukan kekurangan orang-orang yang kreatif. Kita bukan kekurangan mereka yang berkemampuan dalam dari segi teknologi. Kita nak shoot style Hollywood. Saya pernah jumpa, I can't remember this guy, yang belajar dekat Hollywood. Sebenarnya, apa yang kerajaan sekarang ada, dah lama kita ada fund di FIMI. FIMI, Film in Malaysia Incentive. FIMI itu adalah satu fund yang sangat bagus. Tapi sekarang sebab COVID, foreign film tak boleh masuk kat Malaysia. So apa dia buat is, we have to wait lah lepas COVID, mungkin lagi filem akan datang. Crazy Rich Asians, itu adalah duit daripada kerajaan Malaysia, Finas, under FIMI. Yang Star Wars, dia apa tu? Rising. Yang baru ni, yang di Netflix. What was it? Magdalene. That Star Wars one, itu pun under FIMI. Oh, ya ke? Yes, all those films are under FIMI, you see. So kita ada fund untuk bantu. Ini untuk international production untuk masuk ke Malaysia. Tapi duit tu digunakan untuk orang-orang Malaysia. You belanja apa di Malaysia, you boleh dapat rebate kepada apa yang you belanja kepada orang-orang Malaysia dan company-company Malaysia. Dia tak boleh keluarkan duit kepada negara mereka. Alright. Okay, let's talk about something else. Creativity too much. On ni, Dato' Hans Isaac ni juga. Tapi ramai yang tak tahu. Dia mula-mula dia buat hashtag kita budak Ampang, dia guna logo biru muda. Mula-mula tu lah. Ramai yang mula tertanya, dia ni betul ke kan? Biru muda ni biasa kita associate dengan Parti Keadilan masa tu. Masa tu kita bersyukur bagi dia. Jadi akhirnya bila kita nampak ada satu gambar tu, dia bergambar dengan di mana ada bendera keadilan kat belakang. Kenapa dia jadi isu macam tu? Sebab tak ramai pelakon, tak ramai yang artis yang nak terlibat dengan ramai yang terlibat dengan politik. Tetapi nak terlibat dengan contohnya di AP PKR Amanah ni tak ramai. Now question is, yang pertama sekali, why keadilan yang mula-mula dipilih? Pertama sekali. Dan bila idea tu timbul? Idea first timbul dah awal, Kemudian saya jumpa Presiden Parti dan bincang, and saya suka minda beliau. Cara beliau fikir. Yang pertama sekali adalah bila berbincang dia tanya, you okay ke family you bagi ke bekerja dengan parti saya ni bersama saya? Saya cakap, dia okay. Dia cakap, kemudian cakap kawan-kawan okay? Saya cakap mungkin ada okay, tak okay. Kedua, yang isu dia adalah daripada industri kreatif. Orang selalu tidak mau kaitkan dengan parti selain daripada parti
UMNO. Sebab dulu UMNO control. Tapi today politics dah berbeza. Betul. Dia tidak ada satu coalition, satu parti yang control kerajaan federal lagi. Dia ada coalition of parties, you see. Dan bagi saya, kita harus menghormati antara sama lain. Di mana if you are parti A, I parti B, kami masih boleh berduduk. Betul. Di mana saya ada kawan daripada Bersatu. Betul. Saya ada kawan daripada UMNO masih. Kami boleh berduduk berbincang dan berbincang dengan cara yang menghormati antara sama lain. Saya tidak boleh terima di mana sebab you dari parti A, saya dari parti B, kita tidak boleh kawan. Kita tidak boleh menyangka. Saya dah ada kerajaan, you tak boleh dapat kontrak sebab you parti B. Bukan parti kita, you lawan kita. Tidak. Bila satu parti itu mendapat kuasa di federal, mendahului kerajaan, sepatutnya parti itu tidak boleh melihat mereka sebagai satu parti. Dan siapa parti A, parti B. Sebab mereka ada leaders of the government. So mereka harus melihat semua rakyat sebagai rakyat Malaysia mengikut pasport. Bukan sebagai parti. Betul. Nak bertanding PRU, bertandinglah. Tidak ada masalah. Bertanding. Masa hari ngundi, kita ngundi lah. Mengundi. Tak ada. Itu right rakyat untuk bersuara. Itu hak kita, individu, saya dan anda dan semua yang menonton saya ini. Betul. Tetapi bila dah habis, kenapa kita nak berlawan lagi? Kita sokong. Apa yang bagus kita sokong. Apa yang kita boleh bantu, kita bantu. Kan? Saya minta maaf sebab bila saya tengok parlimen. Saya selalu tengok di TV parlimen. Saya nak komen sikit. Saya sedih. Parlimen kita di Malaysia. Saya sedih kerana cara mereka berbahas, cara berdialog antara sama lain. Ayat dia bagi saya selalu kata kurang ajar. Memang kurang ajar. Dia tak menunjukkan mentaliti seorang ahli parlimen. Ahli parlimen. Kan? Bila seorang cakap adalah kau buang masa lah, adalah ayat-ayat suara-suara tepi ni. Bodoh lah. Baliklah. Come on. Adakah ini menunjukkan anak buah saya, anak-anak yang muda ni, cara untuk kami menghormati antara sesama lain? Tidak. Betul. So ini kesalahan siapa? You nak educate under education plan. Education kita harus bagus, which is a bit low. We need to increase our education plan. Tetapi bila kami berbahas di parlimen, you are the contoh. Yang orang nak tengok. Menengok. Sepatutnya orang rakyat Malaysia akan menghormati anda, bukan benci anda. Betul. So bagi saya frustrated. Saya frustrated dengan cara kami berpolitik di Malaysia. So bagi saya senang. Everybody yang muda sekarang take initiative sendiri. Kita boleh gerakkan sendiri. Tak kira daripada mana. I'm not trying to say PKR, UMNO, DAP. I'm not saying that, guys. Tidak. Saya mengatakan I have a right to pick which party who I want to vote for. You have a right to, and just like you. Tetapi we must understand penghormatan antara satu sama lain. Kalau tak, di mana kami di Malaysia? Di mana kita punya essence of human beings sebagai Malaysia? Contoh to the world. Kita tak mahu the world to laugh at us. Betul. We want to show that we are leaders in the world, bukan leaders in Malaysia. Leaders in the world. Sebab kita nak kita sebenarnya, ini mentality kadang-kadang this is what happening in our country, in a lot of third world countries sebenarnya. Di mana kita mendahulukan sect, parti, kumpulan kita berbanding dengan sifat kemanusiaan. Sebab itu ada satu istilah Dr. Mazli dulu memanusiakan manusia dulu sebelum kita mengislamkan manusia. Atau sebelum kita mengamnokan manusia atau mem-PKR-kan manusia kan. Kenapa kita kata memanusiakan manusia? Sebab bila kita tengok orang susah tu tak ada label UMNO, PKR, DAP, Amanah, PAS, tak ada. Dia susah adalah susah. Saya tu gampang, saya boleh berkawan dengan orang PAS. Kami pun bantu dia orang. Orang UMNO, saya pun bantu. Dia tengah susah, saya bantu. Saya tak fikir, you daripada mana, parti mana? You masuk PRU, you siapa undi siapa Undi siapa? Tak pernah tanya soalan tu pun. Sebab dia tengah susah. Tolong. You see? Why PKR? That's the question. Saya dah kerja dengan semua kerajaan sebelum ni, kan? Pendapat peribadi, dan this is the first time I'm going to say it. And a lot of you mungkin akan terkejut saya cakap benda ni. Ini sangat eksklusif. Sebenarnya interview ni sangat eksklusif. Sebab ini adalah first time saya buat topik. Kita cakap pasal kreatif tadi, tapi we are talking about politics as well. Bagi saya, bila saya jumpa presiden parti, dia satu ayat yang saya dengar. Dia cakap dekat saya, Hans, saya ni seorang Muslim. I am true and loyal to my religion. But I will never forget the rest. Itu yang kita harus, dan tidak menggunakan agama sebagai politik. Menunggang agama. It's separate. Kita kena separatekan. We have to separate it, you see. Dan saya macam first time saya tengok seorang ketua yang ikonik yang cakap ayat tu. Saya tak pernah dengar. Di kalangan orang Melayu? Di kalangan
Melayu juga tak pernah. Melayu, Ini first time saya dengar ayat tu. But he's a politician. He's a politician. Datuk Seri Anwar is a politician. So saya dengar daripada politician. Saya dah kawan dengan ramai politician. Yang UMNO dulu, yang semua semua saya dah berkawan dengan semua. Kan? Dan saya rasa this man needs his chance to lead. Dia harus diberi peluang untuk lead the country, untuk menunjukkan kebolehan beliau. Kalau beliau succeed, kalau beliau berjaya, Malaysia akan membangunkan bersama. Kita akan bersama. We will unite. Sekarang kita bergaduh sebagai parti. Bergaduh sebagai parti. Kalau the country grows, hopefully you can unite the country. Betul. Bagi dia peluang. And if a leader fails, kita ada right balik untuk decide adakah kita nak dia sebagai leader. Itu hak masyarakat. Betul. Hak rakyat. You see? So saya rasa dia diberi peluang. Sebab minda saya sekarang letak semua parti, siapa boleh lead Malaysia? Saya tak nampak satu nama pun. Betul. Minta maaf, saya tak nampak satu nama pun. Yang boleh really lead Malaysia towards, kita kata, the Malaysia development and economy. Unity. Yang kita nak cek unity, ekonomi. Bagi saya ekonomi satu benda penting. Orang cakap wang ni ada satu benda yang kasar kan. Tapi semua perlu. The root of all evil. The root of all evil, wang. So bagi saya rasa the economy has to drive. It is not the root of evil. Cuma kita sebagai manusia mengevilkan tu. One is just apa tu nak cakap ayat tu yang lebih cantik. Duit ni satu tools. What a tool is how you use it sebenarnya. Betul. Pisau ni tak jahat. Yeah. Kalau kita bunuh orang itu yang jahat. So pisau tu boleh potong ayam, sayur, boleh masak. Macam mana kita gunakan? Betul. It's a tool. Tapi orang selalu blame. Maksudnya semua juga orang blame politics. Dia kata politics is dirty. Politics not dirty. The people make it dirty. People make it dirty. Manusia yang buat benda. No, sebagai seorang yang I mean, I would say dalam golongan kumpulan bangsa minority. And do you feel the unity tu berjaya diwujudkan, terutama sebelum ni kita bercakap tentang satu Malaysia, which for me it's a brand. Itu branding. Itu brand. Satu Malaysia, kerana apa semua nak kena bersatu, for me is just something to sell tapi tak ada essence. I think does it work ataupun are we still away terlalu jauh daripada unity tersebut? I think it works sometimes to certain amount of people. Bukan semua. Bukan semua golongan yang akan menerima benda tu dengan cara yang positif. So apa-apa yang dilakukan oleh mana-mana kerajaan, dia ada pros and cons. Seperti saya katakan, bila kita buat satu inisiatif, mungkin inisiatif akan membangunkan anda. Tetapi kepada sahabat yang belah kiri ni, dia tidak merasa inisiatif itu. Betul. Tapi esok saya akan buat inisiatif yang lain di mana anda tidak akan mendapat sesuatu rasa inisiatif itu, tapi individu yang belah kiri ni akan rasa. So selalu saya main percentage game. 80% akan benefit, 20% tidak akan benefit. Betul. So these are what leaders have to face every day. Betul. Itu dengan social media. Back in the day kita tidak ada social media untuk nak bantai politician, nak bantai nak jatuhkan ni, nak jatuhkan tu. Dulu orang tak tahu. Surat khabar. Dan surat khabar is control. Betul. Mainstream media was control. So bagi saya today is a different cara lain untuk berpolitik. Result tu harus ditunjuk sebab rakyat akan bersuara on the spot. Jadi, tetapi maaf social media ni pun digunakan untuk politik. Terpaksa. This interview to a certain extent pun I'm not to a certain extent. Tak lari. Sebab tu saya kata, now balik kepada cerita Ampang tadi yang mula-mula kita bawa. Ni to be honest, saya kena put the disclaimer out there. Ada yang kata, sekarang ni Iswadi akan mengendorsekan Hans Azhar menjadi calon Parlimen Ampang. Yang pertama sekali saya nak beritahu, saya bukan presiden parti. Kedua, saya tak ada apa-apa position dalam parti. Saya hanya ahli biasa dalam PKR. Kebetulan orang ramai suka tengok saya bercakap. Kebetulan. Lain daripada itu, tak ada. Because saya nak bagi tahu, orang tanya kenapa nak kena interview Hans Azhar kan? Dia kata ada ramai. Dia nak jadi calon Ampang kan, dia kata. Dia nak jadi calon ke tak ada calon ke, it's not up to me and it's not up to me. It's not up to him. It's not even up to me. Tak kisah. For me yang penting adalah kerja, adalah bagaimana pergerakan dia, dan siapa yang terbaik itu biar parti dan presiden tentukan. Now, having said all that, is this the tough question? Ini adalah soalan yang susah lah ni. Dah ke segmen yang soalan susah. Saya bagi. Teruskan. Having said all that, bila you masuk ke Ampang, there will be, I bet lah ni, sebenarnya saya nak coin this. Tak payah cakap seikhlas boleh. Saya tak payah nak. Akan ada halangan-halangan tu. Do you feel that halangan di kalangan orang dalam parti itu sendiri towards whatever you are doing right now? Saya rasa mungkin ada.
Mungkin ada ya. Mungkin ada dan sedang ada? Sedang ada, mungkin ada. Mungkin sebab orang akan question credibility saya pertama. Sebab mungkin dia tak kenal saya. Dia kenal Hans Isaac sebagai pelakon. Di filem, di teater, di TV kan. Dia mesti nak ambil kesempatannya ni. Orang glamour macam orang ni. glamour nak kesempatan, nak jadi popular. Sebenarnya hidup saya ni actually quite simple. Kan? So apa yang saya lakukan sekarang, saya nak dengan ikhlas, saya nak tahu macam mana saya boleh bantu as many people as possible, seramai boleh, kan, dengan cara macam cara yang boleh, kan. Itu end game saya. Okey, tapi kalau diberi peluang, saya mengaku saya akan fikir benda tu, betul-betul fikir. Tapi saya kena bincang dengan ramai orang, kawan, keluarga, semua benda. Do you want to really go directly? Sebab semua tanya, Hans, you ni masuk politik, dia akan cubalah masuk handphone you. Sekarang handphone, tak ada benda yang private handphone you. Saya datang daripada multimedia, your handphone is not safe. Okay? Trust me. Nak hack your phone senang. Okay? Apa you buat, gambar apa segalanya, trust me guys, easy to get it. I come from that industry. I know exactly what I'm talking about. Okay? So, dia akan cuba get information pasal you, akan jatuhkan you. Carilah whatever black history during your youth dulu. Dulu apa gambar ni dia akan masuk, dia akan impose buka baju macam-macam. Gambar buka baju tak ada. Daripada dulu saya tak akan. Tapi kolam tak ada Mungkin dalam filem ada. Dalam filem Rashid Sibir suruh buka baju, buka pantai, you buka baju lepas tu jalan. Siapa ni? Tak apa. So bagi saya tak akan fikir benda tu. Itu adalah kepada rakyat, kepada orang Ampang untuk decide destiny saya. Kalau mereka nak saya teruskan untuk bantu mereka, untuk bersama mereka, itu kepada mereka. Kan? Dan at the day, semua parti walaupun PKR, UMNO, DAP, presiden selalu yang decide. Kan? Itu terpulang. Saya tidak akan bincang pasal benda tu sebab game apa yang saya nak sekarang, my game is to make sure our CSR, we jumpa sebanyak ramai rakyat di Ampang ni, bantu under NGO ni, we will do our best. Kan? So the end what you are saying is, let's say PRU whatever lah tahun depan ke 2021, you are not selected sebagai salah seorang kandidat di Ampang. You will not stop. This continues. Ini akan continue. Ini yang kita nak tanya. This will continue. Ini continue. Sebab kebanyakan orang ini cerita. Sebab game before just hold that thought. Saya sebenarnya apa yang saya nak dalam mindset saya ni adalah bukan hanya kita budak Ampang. Saya nak kita budak Gombak, kita budak Subang, kita budak Penang, kita budak Pak. Dan kita akan dapat semua di kita punya group. Dan harap satu hari benda ni akan jadi unity bagi kita. That is the ultimate game bagi saya. What you are doing right now is you nak incitekan satu movement di mana supaya orang just bergerak. Dan dalam gerakan ni dan unity ni, kita bantu antara sama lain. Dan orang yang cuba cantas atau jatuhkan, saya akan cakap no, cannot. Kita have to help. You masuk grup ni adalah untuk membantu. Senang. Kita punya goal end game untuk membantu. Sebab itu saya selalu kata dulu kan, bahawa ramai yang kata, saya nak membantu macam mana, aku tak ada duit. Kau ada masa tak? Masa cukup. Masa aku tak ada. Kau ada tenaga tak? Tenaga pun tak ada. Kau boleh share tak? Macam saya, ramai orang datang dekat gerai kita makan minta duit kan. Minta duit. Saya selalu cakap, Dek, Kak, siapa-siapalah yang datang, sila duduk, makanlah sebanyak boleh dengan anak ni semua. Saya akan bayar semua makan kan. Sebab kadang-kadang benda ni yang CSR yang minta, yang sedekah ni pun kartel. Dia orang pun ada dia punya grup dia datang dengan van, kau semua pergi pak, lepas tu jadi bisnes benda tu. Saya berani nampak. Itu sebab ramai tak nak makan. So benda ni, these are things kita kena clean up dalam sistem kita. You know what I mean? These are little clusters of things yang saya tengok lah. You know what I mean? The future. Again, the future that you tengok, katakanlah you dah berjaya, not you lah, kita lah semua, whoever lah yang mungkin kita tak sempat tengok pun. But the end game je sebut tadi, end game kan, Stephen R. Covey sebut dalam buku dia, begin with the end in mind kan. What will be that Malaysia ataupun that future that you rasa macam you nak capai, that utopia tu, negara tu, yang you rasa you nak nampak? What is that utopia? Saya tak expect soalan ni. Saya kalau tak ada jawapan, saya akan cakap saya tak ada jawapan. Saya tak akan cuba belit keluar daripada jawapan soalan tu, you know. So I always believe if I don't have an answer, I don't. Tapi secara ikhlas, wow, this is a tough one. This is a really tough one sebab banyak sangat benda. I think poverty, we say. Mengurangkan poverty, or at least eradicate poverty. Eradicate poverty yang kita tidak susah sebagai rakyat Malaysia. Sebenarnya that vision is also the same as mine. Oh, is it? Yeah. Well, that's cool. Because I live macam saya kata, saya datang dari Sarawak, where 40% kawasan pedalaman still tak ada air terawat dan electricity. And daripada 10 rumah kita begini, we're talking about bandar, 8 tu confirm ada orang miskin.
Out of 10 tu kita pergi rumah miskin, baru kita jumpa orang kurang miskin. Tapi saya rasa mungkin orang yang atas atau yang ada wang ni, dia akan cakap society ni tidak boleh semua orang ada duit. Kalau tak, siapa nak buat kerja ni, siapa nak buat kerja tu. Let's be honest guys, Malaysian sekarang tak nak jadi waiter. Betul. Tak nak jadi waiter. Betul. Tak nak, atau dia nak pilih apa dia nak do. You know. So kenapa dia tak nak? Tanya soalan tu. Betul. Jawapannya minimum wage kita. The minimum wage is too low. Jadi you have to increase macam Switzerland, these countries. Okay, taxation in Switzerland tinggi, 40%. 40%. Is it 40%? Somewhere around that area, okay? I'm not certain. Europe punya. Europe. Tinggi, okay? Tetapi look at the country. Maka develop dia. Ada kat poverty? Tak ada. So it's a bold decision that a government or whoever governs the country harus buat. Tapi ini mungkin backfire daripada the business, the giants of the corporate sectors di Malaysia, kan? Dia nampak macam tu. So you have to understand that who's controlling this? Who's controlling the decision? Is it the corporate sectors, the giants, ataupun the politician? The politician, itulah. Tanya soalan tu. Dan satu lagi kita orang tak berani cakap berani. Saya berani ya. Agak berani pula ni. Agak berani pula ni. Dengan Iswardi dia berani. Sebab saya nak bagi tahu bahawa ini orang salah faham juga. Kadang-kadang dia faham kaya, wealth means duit. Equates to money, not necessarily. Tidak seharusnya. Wealth means kadang-kadang you tak banyak duit tapi you are healthy. You cukup makan dengan yang berkhasiat. You ada access to education, access to healthcare. Healthcare, education, poverty, these things kita kena lack. That is a developed country, you know. Kita tidak mahu orang datang ke Malaysia cakap you're still a third world country. Kan kita ada Twin Towers, tapi you still mind the development or what we see behind the scene is a third world country. I don't ever want to. Saya marah. Kalau saya pergi mana-mana di seluruh dunia, orang cakap pasal Malaysia, saya akan marah. Kurang cakap, salah cakap je. Even foreigners datang kat Malaysia, lepas tu dia complain, kalau kau tak suka balik sorry to say Sorry to say, brother. You go back lah then, don't complain. This is my country, not yours. Sama macam bila kita kat overseas, kita tanya, tahu Malaysia tak tahu? Tahu Singapore tahu? How come you know Singapore dan know Malaysia? Tahu. Saya pernah, that happened to me in the US dulu. Orang tak tahu Malaysia kat mana, dia tahu Singapore, dia tahu Thailand. Saya cakap, I'm in between. In between. Jadi itulah kita menyebut tentang politik tadi, dan kita faham sekarang ini daripada segi, macam saya kata tadi lah, saya simpulkan kita dah pengakhiran kita ni, kita simpulkan bahawa daripada segi politik, Dato' Hans sendiri kita melihat it's not the end game ni sebenarnya bukan too short. Aku nak jadi YB. That is like, macam mana dia kata, kalau jadi, that is just part and parcel of apa yang kita dapat riding this activities. Tapi kalau tak jadi sekalipun, the end game is really that tadi. Yes. Yang kita nak berusaha as best as we could as human being dengan capacity yang ada untuk membantu seramai mungkin, and hopefully dia member impact. And mungkin zaman kita tak jumpa mana ni. Mungkin. Tapi kita tak tahu. Kita boleh try. Kita kena try. Betul. We inspire one kid yang mungkin make a change in kita inspire seorang, mungkin saya akan inspire seindividu, dan individu satu hari dia akan jadi Perdana Menteri Malaysia. Tapi saya tidak ada dalam dunia lagi. Betul. Lepas tu dia kata, dulu saya teringat Dato' Hans Razak arwah. Arwah baik orangnya. Arwah baik orangnya. Yang menginspirekan saya membuat macam ni. Ada kawan saya, kita main kau cakap, arwah baik orangnya. Jadi dia suruh cakap pasal arwah baik orangnya. Jahat ni. Jahat ni. Okey, jadi itulah. Thank you. Saya actually nak bagi kesimpulan juga. Boleh kalau boleh. Boleh. Saya pasal Ampang ni, saya nak dengan ikhlas. Saya harap di Ampang ni kami dapat bersama. Saya tahu keadaan sejak 6-7 bulan ni. Saya tahu apa tengah berlaku di Ampang, kan? Dan kadang-kadang bila kita tengah leading di Ampang, ada orang nak cuba ambil opportunity bila orang tengah leading, atau orang tengah berusaha untuk sesuatu yang berbeza, kan? Especially when you are doing something that impacts other people. Dan bagi saya dah melihat apa yang berlaku di Ampang ni. Saya lihat dan dengar cerita daripada rakyat sendiri, kan? Apa kesusahan mereka, apa kemarahan mereka, kan? Dan semua tempat di Malaysia, mungkin di Don mana ataupun di kawasan mana pun ada isu-isu ni. Betul. Bukan hanya di Ampang, kan? Dengan parti lain pun, atau parti PKR ataupun UMNO ataupun DAP, semua ada issues dia ni. This is what it's about. But kami kena ingat, kami harus hormati antara satu sama lain, pertama. Kedua, berbincang antara satu sama lain dan berbahas dengan cara profesional. Yang tidak menjatuhkan individu itu. Kalau ada orang yang bagus menjadi ahli parlimen di Ampang ni, saya akan sokong.
saya akan sokong 100% dan saya akan undi orang tu. Tidak kira kali parti mana. Saya akan, dulu saya kerja dengan UMNO, saya akan undi orang untuk lain. Saya mungkin dengan PKR, saya mungkin akan orang lain. It is my decision to decide. But where that is what your right is. You kena tahu itu right you. Now I feel this is where I am. Ini adalah pilihan saya untuk masa sekarang dan saya harap saya buat ni untuk rakyat Malaysia, untuk orang-orang Ampang dan juga masa hadapan negara kami. Kan? Anak buah saya, keluarga saya, mungkin saya kahwin tahun depan, saya pun ada anak. Baru nak tanya bila nak kahwin. Itu soalan semua media tanya. Han cerita benda lain dengan kita. Cerita tu tak payah. Tak, okay. Tadi saya nak track back sikit. Since kita ada sikit masa lagi. 5 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Okay, boleh. Yang Dia tak nak tanya, dia orang tak ada soalan. ada banyak soalan tu tapi saya tak nampak. Saya pun tak nampak, mata ni rabun sikit. Dia minta maaf, kadang-kadang saya rabun, saya kalau keluar, saya tak nampak muka orang. Orang ingat muka saya sombong. Tapi saya ni rabun. Rabun jauh ke Dan saya tak boleh pakai konteks. Kenapa? Saya tak boleh masuk konteks dalam mata saya. Kena pakai cermata. Saya kena cermata. So saya kalau tak pakai cermata, saya kadang-kadang orang ingat ni saya sombong. Tapi saya tak kenal, saya tak nampak dia mata saya rabun. So saya minta maaf. On the industry, especially sebab saya nak bawa balik ke industri ni. Sebab suka sangat kreatif industri. Ramai tak tahu sebab saya pun orang industri juga ni. Ramai yang susah sekarang ni, antaranya kita tak sebut pasal COVID lah. Artis-artis ataupun kru-kru yang susah. Banyak NGO-NGO nak bantu seniman. Kita ada few lah, saya pun tak ingat lah nama-nama dia orang kan. Tapi still complaints are there. And kalau katakanlah if you were to do something different, what would it be? Apa? Saya tutup semua agensi persatuan. Persatuan. Persatuan itu tu? Semua persatuan tu letak bawah Finas. Biar Finas satu union, semua bawah tu. Satu union. Tak ada seniman control oleh ZZID bertahun kan. Bawa asyik semua orang. Asyik dia sebab dia bawa extra semua bagi tu. I tahu game tu. Bank account macam mana dia manage semua. I tahu semua. Dia belum tahu, I tahu semua ni. Letak bawah Finas. And then lepas tu daripada Finas tu contohnya macam saya nampak dulu Amit Idham lah. One of dia punya stuntman meninggal sewaktu ni. Ada insurans? Tak ada insurans? Tak ada. Itu sebab saya daripada awal, saya selalu memikir tentang KWSP dan SOXO. Daripada awal saya masuk Finas. Dan ini, niat saya sekarang bukan hanya untuk industri kreatif lagi. Saya sebab tidak di dalam Finas lagi. Saya dah keluar daripada Finas, dipecat. So saya akan keluar dan saya akan cuba buat dengan secara besar-besaran di mana niat saya ni adalah harap-harap kerajaan atau satu hari dapat semua freelancers tidak kira daripada industri mana mencarum KWSP dan SOXO kan? Dan mungkin KWSP buat subsidi punya syarikat dan untuk manage contract staff punya KWSP, tapi kerajaan atau parlimen akan usulkan ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh semua masyarakat dan syarikat. So bila kita habis pension, bila kita pension, individu tu akan ada sesuatu untuk hidup selepas itu. Untuk membantu diri dia atau keluarga dia. Kan? Sekarang kalau freelancers, dia dapat payment katakan 1,000 untuk satu projek. Sampai bila dia nak simpan? 1,000 pun tak cukup hari ini untuk mereka bernafas. You see? Sebut tak habis. Tak cukup untuk bernafas. So macam mana kita nak jaga rakyat Malaysia ini dalam secara besar-besaran? It is through the KWSP dan macam mana kita boleh buat freelancers. Orang yang ada job yang full time ni senang sikit. Dan sekarang pun susah. Orang yang ada job pun sekarang dipecat banyak. Dah tak ada kerja. Malindo pun 2,000 kena buang kerja. Semua. Saya tak ada, I'm no position to give names of company sekarang kan. That is their prerogative to how they run their business semua. Tetapi yang sedih nampak semua tak ada kerja. Dan orang yang mula mendapat kerja, hari ni saya jumpa orang di Ampang, bincang di kedai Mak Jah. Bincang. Dia cakap, Mak cakap saya, you tahu tak, ada orang baru start kerja, dia beli rumah. Lepas tu kena pecat. Semua tanggungjawab bulanan finance tu habis, dia tak boleh bayar. Tapi orang yang dah kerja lama 20 tahun, dah ada saving sikit. Dia more stable, lebih stable kan. So mereka mungkin boleh last setahun atau dua. Yang muda-muda ni, yang baru kahwin ni, baru ada anak, beli rumah kereta, habis. Tak boleh dah. Habis. Sebab itu bankruptcy akan meningkat. Now the reason kenapa saya tarik ke soalan tu, itu kita kenapa tak jawab soalan Ampang kan? Because to pick mind daripada orang yang dalam industri ni, dan daripada situ kita boleh escalatekan, kita boleh kembangkan kepada outside the industry. Sebab kita bercakap tentang freelance ni bukan setakat dalam filem. Banyak sektor dan industri yang melibatkan freelance. Terutama macam multimedia, IT yang bekerja sendiri yang memang tak ada orang kata apa, tak ada gaji tetap. Dia berdasarkan kepada ni graphic designer dan sebagainya. Jadi benda ni yang tak pernah kita nak fikirkan, dan mereka suka atau tidak memberi tenaga kepada
kita punya workforce dan juga income kepada negara. Jadi itu sedikit sebanyak kita kena fikirkan. Jadi kesimpulan tadi kita dah simpulkan dah. Terima kasih kepada Datuk Hans Aizek di atas kita punya pertemuan kita pada malam ini. Setuju. Saya sebenarnya suka interview ni sebab you're a smart guy. Saya kita baru berkenalan dan saya tahu kenapa ramai penonton ikut you punya platform. So bagi saya harap you akan continue buat benda macam ni and interview macam ni, dan harap dapat individu-individu lain yang mungkin lebih matang daripada saya, mungkin lebih pandai daripada saya, dan share pendapat-pendapat mereka kan. Mungkin pendapat saya kalau saya cakap sedikit kasar tadi, saya minta maaf. Tapi itulah perasaan dan pendapat saya sendiri kan. Tapi I try to speak the truth kan. Kalau siapa nak berbahas dengan saya, nak debate dengan saya terima. Silakan. Saya terima. Especially dalam creative industry, saya terima. Boleh. Jadi itu dia, kita bersama dengan Datuk Hans Aizek malam ini, kita menyentuh persoalan tentang daripada daripada kita punya asas dia, latar belakang, sehingga kepada creative industry, kepada bajet, sehingga kepada ampan, dan kita lihat secara keseluruhan pemikiran beliau, corak, dan kenapa beliau terlibat di dalam politik dan juga Parti Keadilan secara khusus. Dan kita dapat lihat bagaimana pemilihan sebab itu disebabkan beliau terinspirasi oleh seorang manusia bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, bayangkan kenapa kami, Datuk Hans, saya dan ramai lagi rakan-rakan lain buat kerja ni. Kadang-kadang kita terfikir juga, aku buat kerja ni apa yang aku dapat. Kita lupa apa yang kita dapat. Paling kurang di samping pahala lah kan. Adalah kita boleh menginspirasikan generasi dan orang lain. Kadang-kadang kita tak tahu, along the way tu kita berjumpa dengan seseorang, and that one person, through one small incident, menyebabkan dia nak buat sesuatu yang boleh merubah yang lebih besar daripada apa yang kita boleh buat. Mungkin kita tak mampu. Individu mampu. Itu yang sebenarnya yang kita boleh jadikan motivasi kepada diri kita. We don't know when, we don't know where, we don't know who. Yang penting dia terinspirasi dan perubahan itu berlaku demi negara, demi bangsa, demi orang kata masa depan yang lebih baik, Malaysia yang lebih baik. Saya percaya bahawa satu hari nanti semua bangsa, semua agama, kita boleh duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan kita boleh bercakap bukan atas dasar bangsa, atas dasar agama kita, tetapi atas dasar kita rasa bangga kita sebagai rakyat Malaysia. Itu yang paling utama. Dan kita membantu di kalangan orang lain. Orang kata apa? Buta warna kan. Buta warna, buta bangsa, kita bantu di atas dasar kerana dia seorang bernama manusia. Kucing jatuh dalam longkang pun kita boleh tolong. Takkanlah manusia yang susah kita tak boleh tolong. Ingat, leaders ni tidak boleh dictate. Leaders tu harus dengar. Betul. Buat sesuatu, orang akan mengikut. Jangan dictate. Kita bukan satu negara untuk dictation kepada orang. Leaders tidak akan dihormati. Kan? Kalau you nak jadi seorang leader, you have to buat kerja tu. Orang akan ikut. Sanggup angkat barang, sanggup bekerja, basuh sekali, sanggup buat kerja tu dengan rakyat, dengan kawan-kawan. Bukan bagi arahan. Kita boleh sign check, bayar gaji, tapi kita harus buat kerja tu sama dengan staff kita, dengan kawan-kawan kita. Jangan cuba buat sesuatu yang saya rasa saya duduk, saya bos, kau orang buat kerja, aku nak jadi VIP. Aku dapat nama. Aku nak jadi VIP, aku dapat nama. Tak boleh. Itu bukan cara saya. Saya tak boleh terima tu. Sama lagi. Dalam leadership. That leadership is earned. It's earned. Daripada segi respect tu kita kena earn. Okay, so rasanya itu saja daripada kita pada malam ini. Terima kasih kepada yang menonton. Terima kasih kepada sahabat-sahabat. Dan terima kasih kepada kawan-kawan yang menonton kita di Big Blue TV, di channel saya Iswardi Morning Official. Like Big Blue TV. Dia ada Twitter, dia ada Instagram, dia ada Facebook, dia ada YouTube, dia channel. Like, follow saya di Iswardi Morning Official. Datuk mungkin saya punya Instagram Hans Aizek di Instagram. Kalau tanya apa persoalan, mungkin saya ada cakap sesuatu yang fakta dia tidak 100%, mungkin kita boleh berbincang di Instagram, DM me directly. Nak follow saya, nak tahu apa perkembangan program-program di Ampang ni pun, sebenarnya minggu depan kami akan lancarkan, kita akan rakamkan dan lancarkan lagu Kita Budak Ampang. Orang budak-budak Ampang muda akan dah buat lagu. Nyanyi. Saya dah ada lagu tu sekarang saya bagi dekat Ultimate. Dan Ultimate tengah ubah suai sedikit. Dan minggu depan kami shoot music video. Kami akan lancar music video itu di Instagram saya. Kami akan maklumkan hari nanti. Apa tu? Belum tahu lagi sebab hari minggu depan nak pergi shoot music video dulu. So kita perlu video. Lagu dah habis dah.
Terbaik. Jadi itu kita nak. Jadi lepas ni hashtag aku budak Ampang, kita budak Ampang. Kita budak Ampang mungkin adalah kita budak Gombak, kita budak Kelang, kita budak mana-mana lagi lah kan. Kita budak, tak kira usia. Budak tu bukan kita semua budak. Ya. Perempuan, lelaki semua. Usia tak ada, kita semua budak. Sekian saja daripada saya malam ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting apa dia? Lawan. Tetap lawan. Selamat malam.